لإلقاء الخطاب الملكي مشهرا باختتام رسمي للاحتفال المالزي الدولي 63 بتلاوة القرآن الكريم وحفظه، وكلنا لجلالته آذان مصغية. Excellencies, ladies and gentlemen, His Royal Highness Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan will now declare the 63rd International Al-Quran Recital and Memorization Assembly 1445 Hijriah 2023 officially closed. Dengan penuh ta'zimnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wal ulama'i wa salihin lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa bermula pada tahun 1961. Cetusan idea Perdana Menteri pertama Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Rahman Putra almarhum, seorang pemimpin yang memiliki sifat yang mengutamakan perpaduan. Yang Teramat Mulia Tengku memperkenalkan pelbagai kaedah yang boleh menyatukan rakyat, ummah dan penduduk dunia. Melalui program tilawah Al-Quran ini, ummah yang terdiri daripada pelbagai bangsa, menguasai pelbagai bahasa dan mengamalkan pelbagai budaya dari serata dunia dipertemukan untuk saling berkenalan, saling beramah mesra antara satu sama lain, selaras dengan seruan ilahi yang terkandung dalam ayat 13 surah Al-Hujurat. Bermula dengan 13 orang peserta mewakili 7 buah negara yang menyertai tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama, kini berkembang kepada 76 orang peserta daripada 52 buah negara dipertemukan di Kuala Lumpur menyertai tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-63. Perpaduan merupakan satu daripada teras ajaran Islam. Dalam ayat 103 surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyeru umat Islam supaya bersatu padu dengan berpegang teguh pada tali Allah dan tidak berpecah belah, serta mengingatkan umat Islam ketika bermusuhan pada era jahiliah, lalu Allah menyatukan hati sehingga ummah bersatu mengecap nikmat persaudaraan Islam. Masyarakat yang kuat terbina melalui perpaduan yang kukuh. Kerana itu, perpaduan sangatlah dianjurkan diterapkan menerusi amalan-amalan ibadah seperti solat berjemaah, solat Jumaat, bertadarus Al-Quran, berqiyamul lail di masjid,
Begitu juga falsafah yang tersirat di sebalik ibadah-ibadah zakat, sedekah, wakaf dan haji. Juga tuntutan melakukan pelbagai tanggungjawab fardu kifayah. Ummah dihimpunkan melalui ibadah-ibadah tersebut. Dan perhimpunan terbesar ummah ialah sewaktu menunaikan ibadah haji. Ummah berhimpun dari serata dunia tanpa mengira bangsa, darjat dan keturunan. Disatukan dalam semangat insaniah, berwukuf di padang Arafah, menjunjung konsep tauhid, mengakui bahawa setiap insan ialah makhluk ciptaan ilahi dan setiap insan itu adalah sama dan setiap insan saling bersaudara. Persaudaraan insaniah yang terjalin diperkukuhkan dengan semangat persaudaraan yang berpegang pada satu akidah, terbina dari dasar tauhid yang mengaku tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Sesungguhnya, himpunan ummah pada musim haji hendaklah dijadikan iktibar paling bermakna betapa Islam menekankan kehidupan umat yang bersatu padu. Ibadah haji ialah manifestasi akan pentingnya difahami, diusahakan, diamalkan dan dihayati konsep perpaduan dan penyatuan agar umat manusia dapat hidup secara harmoni dalam persekitaran yang aman lagi damai, agar terbina kemakmuran yang dapat menyejahterakan ummah. Sepanjang hayat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menghargai pentingnya perpaduan dan kesatuan disemai dalam jiwa sanubari ummah. Baginda merintis, mengusahakan dan berjaya membangunkan masyarakat yang berpadu dan bersatu. Hidup dalam suasana yang aman lagi harmoni. Sebaik sampai ke Yathrib, baginda berusaha dan berjaya menyatukan golongan Ansar dan Muhajirin, piagam Madinah digubal dan perjanjian Hudaibiyah dimeterai dalam semangat mahu memupuk perpaduan dan mewujudkan masyarakat yang aman lagi harmoni. Bermaaf-maafan yang sedia membenamkan perasaan dendam dan permusuhan. Perpaduan ummah sejagat dan perpaduan rakyat senegara merupakan sumber kekuatan yang tidak boleh ditiadakan. Perpaduan ialah perkara yang wajib diutamakan dan dijiwai oleh insan yang menghayati roh Islam, kerana Islam adalah agama yang menekankan kepada aspek keamanan dan perdamaian. Umat Islam adalah bersaudara atas dasar tautan roh yang seharusnya berperanan memperkukuh rasa kasih sayang, saling hormat menghormati serta bersikap sopan terhadap orang lain. Namun, umat Islam perlu sedar bahawa ikatan persaudaraan dan perpaduan dalam kalangan umat akan sentiasa diuji dengan pelbagai perkara yang pada akhirnya membawa kepada perpecahan dan persengketaan yang merugikan. Fitnah dan menyemaikan rasa benci kini semakin mempengaruhi pemikiran dan pendirian ummah yang mendorong kepada pertelingkahan, keretakan hubungan dan perpecahan. Umat Islam
sewajibnya memilih untuk melihat elemen-elemen persamaan yang berupaya membina perpaduan ummah dalam semangat biduk lalu kiambang bertaut. Berpeganglah kepada tali Allah agar kita tidak berpecah belah dalam semangat keimanan bertuhankan Allah, menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul junjungan, bersolat berkiblatkan Kaabah yang satu, menjadikan Al-Quran kitab rujukan yang sama dalam semangat umat Islam itu bersaudara. Semoga acara-acara yang dianjurkan untuk memuliakan kitab suci Al-Quran berjaya meningkatkan kefahaman dan penghayatan ummah kepada kandungan yang tersurat dan yang tersirat dalam kitab suci ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan majlis penutupan tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-63. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.